Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam walhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an walhamdulillahilladzi manna 'alaina sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa qaliluhu wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung kembali tafsir surah yang seterusnya pada muka surat 549. Masih lagi dalam juzuk yang ke-28. Kita telah mempelajari seluruh daripada ayat surah Al-Hasyr. Seterusnya adalah surah Al-Mumtahanah, di mana surah ini terdiri daripada 13 ayat, dan ini muhtamad telah disepakati oleh seluruh ulama tafsir. Dan surah ini diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW di Madinah, dan ini juga muhtamad telah disepakati oleh seluruh ulama kita. Selain daripada dinamai sebagai Al-Mumtahanah, juga disebut, dibaca Al-Mumtahinah. Itu. Jadi mengapa di sini disebut Al-Mumtahanah? Disebabkan tidak boleh tulis dengan dua nama. Daripada dua nama, tiga nama, empat nama, pilih satu. Tetapi perbahasannya akan bercambah lebih panjang bila jadi satu muqaddimah maknanya. Itu seperti mana contoh surah At-Taubah. Juga dinamai sebagai surah Baqarah. Surah Al-Fatihah juga dinamai sebagai umul kitab, umul Quran, surah Al-Shifa, surah Al-Kafi, Ruqyah, dan macam-macam nama. Jadi oleh kerana itulah ulama-ulama kita secara ijtihadi ataupun taufiqi dalam memberi makna pada setiap daripada surah itu. Dan Rasulullah SAW tidak pernah memberi makna ataupun nama tajuk surah ini dengan Al-Mumtahanah ataupun Al-Mumtahinah. Dan begitu juga para sahabat. Tetapi oleh kerana ulama Quran kita bersepakat kerana ada kaitan dengannya kisah, lalu diberi nama sesuai dengan kisah. Yang pertama diberi nama dengan Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah itu maksudnya adalah yang menguji. Dia lebih umum, tetapi maknanya adalah di sudut yang majazi, kiasan jatuh. Apa maknanya di sini? Dalam surah ini terdiri daripada ayat-ayat di mana Allah perintah baginda Rasulullah memuji. Memuji siapa? Orang-orang di dalam surah ini ada kisah di antara mereka. Itu dibaca Al-Mumtahanah. Tetapi juga dibaca Al-Mumtahinah. Maaf, yang pertama itu sebenarnya Al-Mumtahinah dulu. Al-Mumtahinah yang menguji Rasul kepada beberapa orang yang diuji. Itu Al-Mumtahinah. Yang kedua dibaca Al-Mumtahanah, itu maksus, khusus. Jadi Al-Mumtahanah ini sesuai dengan apa yang ditulis dalam mushaf, disebabkan ada wanita yang diperintah oleh Allah kepada Rasul agar uji wanita tersebut. Antaranya adalah Ummul Kulthum. Dalam bahasa Melayu kita kadang-kadang kita baca Ummul Kulthum. Kalau dibaca Kulthum, orang tak kenal tu. Tapi dalam bahasa Arabnya adalah Kulthum. Itu isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Dapat anak nama Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Jadi Allah perintah Rasul uji wanita ini. Mengapa dia termasuk orang yang hijrah? Mengapa hijrah? Apa niat? Untuk apa? Jadi diberi nama Al-Mumtahanah. Jadi Al-Mumtahinah itu lebih umum. Itu yang pertama muqaddimah.
Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Sadaqallahu alazim. Kita lihat dulu satu ayat, ada beberapa baris di situ. Sebagian ulama kata ayat itu turun disebabkan kisah seorang sahabat Nabi. Namanya itu Hatib bin Abi Al-Abad, itulah. Saya lupa yang dia nama terusnya itu. Balta'ah, itu. Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Cuba ulang balik. Ulang balik. Oh, ingat. Bagus. Periksa ikhlas. Hatib bin Abi Balta'ah. Dia seorang sahabat Rasulullah, tapi kedudukannya dulu dia adalah seorang hamba, kemudian jadi maula di Merdeka. Dan dia seorang yang berhijrah bersama Rasulullah. Dan dia dinikahkan di Makkah lagi. Yang mana yang memerdekakannya itu bukan Islam kafir. Jadi dia disebut sebagai maula. Jadi kisahnya bagaimana? Kisahnya adalah bagaimana turun Jibril alaihi salatu wassalam bagi tahu kepada baginda Rasul, ya Muhammad, hendaklah kau perintah sahabat-sahabatmu bagi tahan ada seorang wanita yang nak keluar daripada Madinah menuju ke Mekah, membawa sepucuk surat. Ambil surat itu daripadanya. Seterusnya Rasulullah SAW segera memanggil para sahabat Nabi, antaranya Sayyidina Ali, Zubair, Miqdad, Ammabi Yasir, dan beberapa lagi sahabat Rasulullah SAW. Bahkan ada riwayat yang lain, Umar pun termasuk. Radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu Sayyidina Ali pun bercerita. Ini tentang, belum masuk terjemahan dan makna, tapi masuk pada asbab nuzul dulu, sebab-sebab turun ayat. Dan selesai kisah ini barulah kita masuk makna tafsiran ayat ini. Jadi Sayyidina Ali kata, aku pun memacu kudaku. Disebabkan apa? Kerana wanita ini telah sampai ke satu tempat di antaranya Mekah, di antara Madinah nak ke Mekah. Hampir keluar daripada kawasan utama Madinah, yang mana kawasan itu akan membawa dia terus menuju ke Mekah. Maknanya dah jauh. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Ali, kamu pergi cari wanita itu di satu tempat bernamanya Rawdah Khafin. Rawdah Khafin, Khaf alif Khaf, itu nama dia. Lalu Sayyidina Ali pun pergi di mana Rawdah Khafin. Khafin ini antara Madinah nak menuju ke Mekah, batasannya ke situ. Lalu bila saja sampai ke situ, didapati ada seorang wanita yang sedang berjalan untuk keluar daripada Madinah. Lalu Sayyidina Ali bertanya, keluarkan surat yang ada padamu. Dan perempuan itu kata, tidak ada surat padaku. Guna minta, tidak ada surat padaku. Lalu Sayyidina Ali pun berkata, dia, kalau sekiranya kau tidak mahu serahkan akan surat tersebut, aku akan selongkar pakaian-pakaianmu. Gitu. Lalu dia pun takut. Dia pun
keluar suratnya yang diletak dekat sanggul rambut dia. Dan perempuan ini bukan seorang Islam. Bukan seorang Islam. Sebagian ulama menyatakan namanya Sarah. Sebagian lagi kata ulama namanya Ummu Sarah. Dia daripada Mekah. Satu riwayat. Riwayat yang lain pada Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar pergi jumpa perempuan itu. Lalu Sayyidina Ali pun memintalah surat tersebut. Dia kata tidak ada surat. Dipaksa beri. Dia tak akan memberinya sebab dia kata tidak ada padaku surat. Lalu Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali pun kembali ulang. Nak kembali bertemu Rasulullah, nak bagi tahu tak jumpa perempuan tu sebab perempuan yang dimasukkan bukan orang yang maknanya mengapa sebab dia tak beri surat tersebut. Nabi nyatakan ambil surat daripada dia. Sampai pertengahan jalan sebelum nak bertemu Rasul, keduanya berfikir takkan Rasulullah SAW nak membohongi ini adalah wahyu. Takkan Rasulullah nak berkata kosong demikian, kosong saja. Lalu akhirnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali kembali pergi. Dan Rasulullah pernah mengingatkan juga mereka sekiranya perempuan itu enggan memberinya, pancung pada dia. Gertak. Bukan pancung sungguh. Lalu Sayyidina Ali kata sekiranya kau tak serahkan, aku akan pancung pada dia. Baru diserang. Dia bawa keluar satu surat daripada sanggul rambut dia. Diambil oleh Sayyidina Ali lalu dibawa ke Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Ali pun baca dan isi kandungan surat itu ada kaitan dengan yang Hatib bin Abi Balta'ah tadi. Ini memang surat daripada dia. Lalu Sayyidina Ali pun baca di hadapan Rasulullah SAW. Lalu oleh kerana ada kaitan dengan Hatib bin Abi Balta'ah, Rasulullah perintah panggil Hatib itu. Hatib itu pun menghadap Rasulullah. Lalu dibaca istiqamah dengan surat itu. Diringkaskan ceritanya. Hatib bin Abi Balta'ah ini bagi tahu dalam surat dia agar surat ini sebenarnya nak diberitahu kepada orang-orang kafir musyrikin Quraisy di Mekah. Tentang apa? Tentang rancangan Rasulullah yang akan pergi ke Mekah pada Fathul Mekah. Seolah-olah satu peperangan. Itu. Jadi apa maksudnya? Yakni ini cerita apakah rancangan Rasulullah seterusnya lalu nak diberitahu kepada orang kafir musyrikin Quraisy di Mekah. Maksudnya nak jual kisah lah apa yang dilakukan oleh Rasulullah rancangan Rasul. Cuma di dalam isi kandungan itu dia bagi tahu sesungguhnya Rasulullah. Dia tak kata Muhammad kerana dia beriman. Sesungguhnya Rasulullah akan menuju kepada kamu dan membawa pada tentera yang ramai seperti mana kegelapan malam. Dan akan pergi segera bersama kamu seperti mana mengalir sungai yang berat. Itu kiasan dia. Dan sekiranya Rasulullah pergi seorang diri, pasti Allah akan membantu Nabi dan dia akan menang juga. Menewaskan kamu. Walaupun Rasulullah SAW. Itu si kandungan daripada surat tersebut. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Hatib, ya Hatib, apakah makna surat itu? Ya Rasulullah, janganlah kau tergesa-gesa dan menghukumku. Lalu Rasulullah kata, ceritakanlah apa niatmu sehingga kau menulis surat demikian. Lalu dia kata, ya Rasulullah, kisahnya begini. Sebab dia muhajirin, dia orang yang berhijrah dengan Rasulullah. Begini ya Rasul, aku tidak ada hubungan nasab dengan orang-orang Quraisy. Maknanya menunjukkan dia bukan keturunan Quraisy, Mekah. Dia orang Yaman. Cuma dulu waktu dia berada di Mekah, maka dia mesti duduk di bawah satu penguasaan ataupun satu perlindungan. Jadi dia mendapat perlindungan daripada orang-orang kafir di musyrik pada ketika itu. Cuma dia berhijrah. Ada di antara ahli keluarganya yang berada di Mekah tidak Islam. Tidak langsung berhijrah kerana tidak Islam. Begitu juga anak-anak dia. Dia saja yang Islam berhijrah. Jadi ada di antara ahli kerabatnya yang berada di Mekah perlukan perlindungan.
Disebabkan dia ada berada di Madinah. Lalu untuk selamat adik kerabatnya dan juga anak-anaknya ataupun keluarganya di Mekah, maka dia perlu membina satu hubungan kasih mesra dengan orang-orang Quraisy di Mekah, agar orang Quraisy inilah melindunginya, melindungi adik kerabat. Akan Hatib tadi, ya Rasul, tujuanku bukan untuk murtad, ya Rasul, bukan untuk kafir, ya Rasul, kerana tidak lain melainkan kerana ini saja, ya Rasul. Apa maknanya? Seolah-olah dengan kisah Rasulullah diberitahu kepada orang-orang musyrik di Mekah sehingga selamat dari keluarganya, dari kerabatnya yang berada di Mekah. Ya begitu. Bila Rasulullah SAW dengan kisahnya, Sayyidina Umar angkat pedang. Ya Rasulullah, izinkan aku memantung kepada orang munafik. Kerana apa? Seolah-olah menjual kisah ini, seolah-olah macam menjual kisah Rasul. Rancangan Rasul nak dijual ke orang-orang Mekah. Lalu ini adalah salah satu sifat munafik yang mana boleh dipancung pada. Lalu kata Rasulullah SAW, ya Umar, tidak perlu sampai memancung kerana dia bukan kafir, ya Umar. Bahkan dia ahli badar. Disebabkan Hatib ini juga berperang dengan Rasulullah dalam peperangan badar, sehingga kata Rasulullah, mungkin dia berbuat demikian kerana Allah berfirman kepada ahli badar, wahai ahli badar, aku merahmati meridai kamu, buat aku saja. Bila Allah kata buat aku saja, hati pun buat ini. Itu kata Rasulullah SAW. Cuma tidak sampai kafir, tidak sampai murtad, tidak sampai jual agama, tidak sampai demikian. Cuma ini niatnya. Lalu kata Rasulullah SAW, Atib seorang yang benar. Apa maksudnya? Dia masih mukmin, dia bukan munafik, dia bukan kafir. Kisahnya demikian. Sehinggalah wanita yang bernama Sarah itu juga dipanggil menghadap Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya dia. Jadi kisah ini Nabi bertanya, Nabi menguji hati dengan perempuan yang bernama Sarah ini. Itu yang dinamai surah Al-Mumtahanah tadi. Kisahnya, mukadimahnya. Lalu Rasulullah bertanya, adakah kamu seorang muhajirin? Rasulullah tanya kepada perempuan itu. Tidak. Apa maksudnya? Dia daripada Mekah menuju ke Madinah bukan untuk berhijrah, mungkin dia lambat hijrah, jadi tidak termasuk. Lalu kata Rasulullah, adakah engkau seorang muslimah, iaitu seorang wanita Islam? Dia kata bukan juga, pada dia kafir. Lalu mengapa, apa tujuanmu datang ke Madinah? Itu Al-Mumtahanah tadi itu. Ditanya soalan. Lalu dia kata, ini dulu waktu aku di Mekah, ada orang yang jaga aku, melindungi aku, bagi makan, bagi pakai aku. Orang-orang ini semua telah gugur mati dalam peperangan Badar, sehingga dah tak ada siapa yang akan menafkahiku. Itu. Lalu aku ambil peluang nak pergi ke Madinah, moga-moga ada orang yang mengenaliku untuk menafkahiku. Aku perlukan kehidupan. Maksudnya adalah nafkah kehidupan. Lalu Hatib tadi pun bertemu dengan perempuan itu sebab dia tahu perempuan ini mahukan sesuatu. Lalu Hatib memberi 10 dinar kepada dia, memberi pakaian kepada dia, lalu bagi pucuk surat, wahai Sarah, bagi tahu dan sampaikan kepada warga Quraisy, surat ini datang daripada aku. Itulah tujuannya. Akhirnya dia dapat satu abuan. Di sini pada hukum dah dilihat adanya hukum kata ulama sebagainya perisik. Ini jadi satu perisik. Hatib pun jadi perisik. Sarah ini juga jadi perisik juga. Kenapa? Rahsia umat Islam ada di dalam tangan mereka. Itu. Ini perisik. Ulama-ulama kita ditanya tentang hukum perisik ini, hukumnya apa? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat ini, nanti kita tengok. Cuma secara mukhtasar ringkasannya, ada ulama-ulama kita, kalau sekiranya dia seorang Islam menjadi perisik, jadi kisah dalam Islam, peperangan dalam Islam, rancangan dalam Islam, dia menjadi perisik. Maknanya dia akan bagi tahu kepada musuh.
Sekiranya diri orang itu macam hati, maka dia tidak kafir, kata ulama. Dia tidak murtad dari Islam, kata ulama demikian. Dia tidak jadi kafir kerana perbuatannya itu, cuma perbuatannya tetap salah dalam Islam. Cuma tidak sampai pada kafir ataupun murtad itu pada hukum, seperti mana kisahnya Hatib. Disebabkan bila Rasulullah bertanya tujuannya, dia pun takut. Takut apa? Khawatir dia termasuk orang yang telah keluar daripada Islam. Khawatir demikian. Makna perbuatan dia dengan jadi perisik tadi, sehingga dia khawatir bahawa dia telah keluar daripada agama. Takut dia. Lalu Allah turun ke ayat ini berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Lalu Rasulullah bacakan para sahabat, Hatib turut serta dengarnya. Bila dia dengar, Ya ayyuhallazina amanu, dia jatuh pingsan. Pingsan sebab apa? Gembiranya dia kerana ayat ini dimulai dengan orang beriman. Kalau sekiranya Hatib itu bukan beriman lagi, kafir, maka tak dimulai, Ya ayyuhallazina amanu. Itu Islam. Itu tentang hati. Lalu bagaimana syarat, maknanya pengintip di kalangan orang-orang kafir. Lalu kata ulama-ulama kita dilihat apa yang dia nak sampaikan kepada musuh di sana. Dia jadi penguji, jadi pengintip. Mana dia datang sini, dia tengok rancangan umat Islam di sini. Lalu dia nak bagi tahu kepada musuh dia. Musuh Islam. Itu. Mungkin dia pun juga termasuk pada musuh Islam. Lalu sebagian ulama-ulama kita berfatwa, antaranya Imam Malik, dia kata tengok kepada umara pemerintah. Ini orang ni nak dihukum bagaimana? Ada ijtihad pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, kalau dia jadi prinsip berulang dan memberi motor bahaya kepada Islam, bunuh dia. Bunuh orang itu. Dan sebagian lagi kata ulama-ulama kita ditakzir sama ada di Islam ataupun dia kafir. Takzir ni maknanya mungkin dipenjarakan. Itu. Jadi ulama-ulama kita berfatwa mengikut keadaan. Kalau memang dia jadi pengintip yang mau beraya pada Islam, maka dibunuhlah orang tersebut. Itu. Dan turunlah ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a. Jangan sama sekali kamu menjadikan musuhku dan juga musuh kamu sebagai teman setia. Ayat ini dimulai dulu dengan musuhku, kemudian musuh kamu, musuh Islam. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memulai musuhku? Ini menunjukkan bahawasanya kita perlu menjadikan musuh kita yang sama dengan apa yang Allah jadikan sebagai musuh pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya di sini? Kalau sekiranya orang-orang kafir harbi yang datang menentang Islam, orang Islam itu musuh Allah, maka kewajiban bagi kita menjadikan dia juga adalah musuh kita. Akidah ini demikian. Maka bermula pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ini disebabkan aduwi, musuhku, ini menunjukkan itu memang musuh yang sebenarnya. Musuh yang sebenarnya apa maksud di sini? Itu tidak lain, dia tidak mahu Islam berkembang. Ada kehidupan Islam. Tidak mahu itu. Bahkan orang yang telah Islam, mereka sangat-sangat mengharapkan kembali kafir. Itulah musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menolak, mengingkari ar-risalah an-nubuwah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan memerangi ar-risalah itu, memeranginya Rasulullah dan juga umat Islam. Jadi itu musuh Allah Subhanahu wa taala. Apabila menjadi musuh Allah, maka berkewajiban menjadi musuh kita. Lalu Allah mengatakan wa aduwwakum, dan musuh kamu. Musuh kamu adalah musuh yang kamu kenal secara zahir, tetapi di batiniyah Allah saja tahu. Lalu Allah akan bagi tahu tentang batiniyah, rahsia yang tersembunyi tentang musuh-musuh itu kepada umat Islam, kepada orang yang beriman. Aulia itu adalah teman sejati. Makna menunjukkan hubungan kasih yang sungguh-sungguh.
Kalau dia mesra, mesra sungguh-sungguh. Kalau nak jaga, jaga sungguh-sungguh. Itu awliya. Dan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai teman sejati kamu. Apa maksud teman? Kalau mereka susah, bantu sungguh. Sehingga umat Islam yang susah ditinggalkan. Itulah maksud awliya. Itu maksudnya teman sejati. Teman sejati bermaksud ambil tanggungjawab, ambil ambil tempat untuk tahu kedudukannya. Mereka mahu apa, lagi dengan apa yang mereka mahukan. Itulah maksud. Jadi bila digabungkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang kita jangan menjadikan orang-orang kafir itu yang datang memerangi Islam, Yahudi, Nasrani sebagai teman yang sejati. Minat sungguh, sangat-sangat meminati mereka. Sehinggalah jiwa ini diserahkan pada mereka. Seperti mana rasa mereka juga telah menyerahkan jiwa mereka kepada kita. Rasa itu. Tapi hakikatnya orang-orang kafir tidak akan menyerahkan jiwa, kasih dan cinta mereka secara sejati kepada umat Islam. Kerana apa? Kita ada iman. Mereka tidak akan memberinya. So Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut dalam Quran. Tertipu bagi mereka yang menyerahkan kasih sayang kepada orang kafir, hingga orang kafir boleh menerima sayang itu dan membalasi dengan sayang yang sama. Jawapannya tidak. Itu. Sebagai ulama menyatakan bahawa dalam ayat ini tidak menjadi hakikat disebabkan ayat ini turun tentang yang hati, jadi menjadi majas kiasan. Apa maknanya di sini? Bila menjadi majas, maka makna dia lebih luas. Apa maknanya lebih luas? Kalau hatib tidak termasuk seperti mana Allah katakan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak mengatakan dia kafir dengan perbuatannya, maka ini menunjukkan pada untuk umat Islam seluruhnya. Jangan berteman, jangan bersahabat dengan sahabat sejati, akannya di kalangan musuh Allah dan juga musuh itu. Itu maksud. Maksud musuh telah kita ketahui tidak lain adalah yang mahu kita tidak ada lagi. Kerana apa? Kalau kita ada, mereka tersekat. Tak boleh buat ni, tak boleh buat itu. Sebab kita ada. Itu adalah salah satu rancangan untuk menguburkan kita, meminjak-minjak kita. Jadi itu sifatnya musuh. Tulquna ilaihim bil mawaddah, iaitulah seolah-olah kamu dengan cara, itulah contoh seperti mana Hatib, tulquna, kamu mengirimkan, kamu mencurahkan kepada mereka, iaitulah musuh-musuh tadi, bil mawaddah, dengan yang cinta, kasih dan sayang, cinta mesra. Dalam terjemah pimpinan Ar-Rahman itu dikata kasih mesra. Itu bil mawaddah. Cuma ulama kita khilaf tentang rukbah. Bil mawaddah rukbah. Sebagai ulama kata bil sababah, sebab munasabah. Jadi ini niat hati tadi. Jadi tidaklah dia mencurahkan kasih mesra kepada orang-orang musyrikin di Mekah, melainkan agar orang musyrikin di Mekah mencurahkan kasih sayang pada ahli kerabatnya dan anak-anaknya di datang. Jaga mereka. Jangan menzalimi mereka, menganiaya mereka ini. Jadi dia kena curahkan. Cuma kata ulama, curahan di sini bukan pada batiniyah, tetapi sekadar zahiriyah. Zahir. Kerana apa? Kerana ulama menyatakan bahawa cinta itu ada dua bahagian. Satu bahagian dicurahkan cinta kerana sifat insan. Yang kedua kerana apa? Kerana ada hubungan ma'rifatullah dengan agama. Berbeza. Kalau sekiranya dia bukan seorang Islam, dia kafir, cuma dia tidak termasuk sampai nak memerangi kita. Adakah perlu kita kasihkan dia? Kasihkan dia secara zahir. Dia sakit, kita ziarah. Kita pun tanya dia apa khabar. Seperti mana jiran tetangga kita. Tapi cinta itu sekadar cinta yang zahir. Kerana apa? Kerana agama tidak sama. Dan agama tidak membenarkan kita mencintai agama dia. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, cinta sehinggalah mencintai agamanya.
Oleh kerana itulah sebabnya dikatakan seseorang kalau dia mencintai seseorang mesti mencintai agamanya juga. Apa maksudnya di sini? Oleh kerana itulah ada di antara orang yang tidak Islam kerana mencintai orang Islam dan nak mengkahwini orang Islam lalu dia masuk Islam. Jadi cinta ada dasar agama sehingga dia masuk Islam. Ini cinta jiwa. Ini cinta yang disifati dengan mahmudah sekiranya dia tulis kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada masalah dalam hal itu disebabkan ada huruf bahasa baru bersebab. Apa maksudnya? Seseorang masuk Islam kerana nak kahwin, lalu dia nak kahwin orang Islam, lalu dia kena masuk Islam, itu mahmudah. Tidak ada masalah dalam hal tersebut di sudut syar'i. Disebabkan kalamnya orang lagi ni, kalau betul dia mencintai kekasihnya, dia mesti mengikut agama kekasihnya juga. Itu kalau sekiranya kekasihnya adalah Islam. Tetapi kalau terbalik, maka itu salah. Kekasih saya bukan orang Islam, tapi saya mencintainya zahir dan batin. Maka oleh kerana itulah saya pindah agama. Ikut agamanya kerana cinta. Wah. Boleh berlaku dekat Indonesia bersifat-sifat cinta begitu. Ibarat pun gitu juga. Cinta sehingga masuk agama dia kerana ada cinta sangat. Orang sepatutnya adalah membawa agama orang itu sehingga dia menjadi agama kita. Bukan agama. Kalau mencintai dia, maka tarbiyahlah dia agar mencintai agama. Akhirnya dia pun masuk Islam. Masuk agama itu. Itu baru betul-betul cinta. Artinya, okey, tak begitu. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ. Dan sesungguhnya, mengapa agaknya Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita jangan jadikan mereka sebagai teman sejati, jangan mencintai mereka, disebabkan mereka itu adalah orang-orang yang telah kufur, orang yang menolak, orang yang mengingkari bima ja'akum minal haqq, terhadap apa yang telah datang pada kamu daripada kebenaran. Mereka menolak Rasulullah sehingga mahu memerangi Rasulullah. Mereka tidak mahu Islam, bahkan membenci orang beriman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata tidak sepatutnya cinta dicurahkan pada golongan-golongan ini. Apatah lagi kalau cintanya melibat kerajaan. Itu. You cinta I, cinta. Boleh tak you bagi I 40 bilion? Okey. Duit siapa? I punya rakyat. Begitu. Jadi tidak boleh demikian. Jadi maksudnya apa? Itu jangan menjual itu. Jadi begitu juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasul, musuh kamu, meminta kepada kamu sehingga mudah-mudah kamu memberi dengan apa yang mereka minta. Itu maksudnya tentangnya waqad kafaru bima ja'akum minal haqqi. Allah tambah lagi penjelasan. Mengapa katanya Allah Subhanahu Wa Taala melarang lagi? Disebabkan yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Disebabkan yang lain. Kamu tidak, adakah kamu lupa kisah bagaimana Rasulullah ditindak, dianiaya, dizalimi? Begitu juga umat Islam. Sehingga jalannya apa? Yakni keluar saja daripada Mekah. Padahal Rasulullah orang Mekah, lahir di Mekah. Nabi tak pernah buat salah. Nabi tidak menzalimi orang Mekah. Orang Mekah menghalau Nabi. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Kamu kena ingat bahawa Rasul kamu, diri kamu pernah dibawa keluar, dihalau keluar daripada Mekah. Sehingga kamu berhijrah ke Madinah. Walaupun hakikatnya tidak lagi istilahnya halau, tapi mereka memang tidak mahu berada, kamu berada di Mekah. Maknanya Islam tidak, mereka tidak mahu Islam ini ada di Mekah. Tidak tersebar di Mekah. Mereka membenci kamu. Sehingga mahu mengeluarkan kamu. Sehingga mengeluarkan dengan cara mahu memerangi dan membunuh kamu. Jadi kamu kena ingat itu musuh kamu. Adakah musuh-musuh begini kamu akan berkasih sayang dengan mereka sehingga kamu mencurahkan kasih sayang kamu kepada mereka?
an tu'minu billahi rabbikum, lebih-lebih lagi disebabkan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga itulah Tuhan kamu. Apa maksudnya di sini? Kerana kamu beriman kepada Allah dan mereka membenci kamu. Mereka tidak mahu kamu beriman kepada Allah, melainkan kamu mesti mensyirikkan Allah. Kamu mesti menyembah dengan apa yang disembah mereka. Sekarang ini kamu tidak menyembah dengan apa yang disembah mereka, mereka hanya menyembah Allah. Itu beriman kepada Allah, Tuhan kamu. Jadi ini ingatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a maradati. Yakni kalau benar kamu nak menjadi orang yang keluar berjihad fi sabilillah di jalanku dan nak mendapat redha aku, maka jangan sama sekali kamu membina hubungan kasih mesra dengan musuh-musuh itu. Hanya itu. Bahkan hari ini ada saja umat Islam yang banyak uang, banyak duit, banyak harta, minta musuh-musuh jaga kerajaan mereka. Pun ada juga. Sampai begitu. Jaga dengan jaga macam mana? Bagi minyak ada kat dia. Selama 40 tahun. Jadi apa maksudnya di sini? Ini yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kajian waktu Amerika memerangi Iraq dulu, rupa-rupanya dalam tenteranya Amerika ada orang Islam yang menangkap Saddam Hussein itu orang Islam. Dia bangga pada kita adalah tenteranya musyrikin, tenteranya Amerika yang musyrik, yang memerangi dia kerajaan Islam. Jadi apa maksudnya? Dia termasuk ayat ini. Apa maksudnya? Dia bukan seperti mana Hatib tadi, tetapi dia seperti mana musyrikinnya Amerika itu sendiri. Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyamai satu kaum, dia dah jadi kaum itu. Sekiranya dia beriman, dia mesti jadi ayat ni. Dia tidak akan berjihad atas tiket kafir. Oleh kerana itu Allah kata, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Kalau sekiranya kamu seorang mukmin, kamu adalah tentera daripada tenteranya kerajaan yang kafir, kamu jangan memerangi orang mukmin juga. Macam kisahnya Muhammad Ali, itu dia tentera. Dia kena tahan masuk jil 2-3 tahun disebabkan dia tidak mahu pergi ke Vietnam. Dia kata Vietnam tu dalam Islam, mana boleh kita tiba-tiba nak bunuh dia. Salah daripada agama saya. Dia kata agama di Islam selama. Islam melarang melakukan demikian. Akhirnya dia masuk jil. Masuk jil, dia main tumbuk-tumbuk, keluar, dia tumbuk semua, menang dia. Itu. Boxing. Masuk penjara main boxing, keluar-keluar boxing juga. Seperti mana kisah Hamka, dia kena masuk penjara sebab lawan kerajaan. Masuk penjara berapa tahun, keluar-keluar ditulis dia tafsir Quran 30 juzuk. Maka rujukan mana agaknya dia dapat tu? Itu luar biasa orang begitu. Orang begitu luar biasa tu. Wallahu ta'ala alam. Jadi insyaAllah kita sambung masih lagi pada ayat yang pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.